Maksudnya lintas langsung berita diteruskan dari Sabah. Terus saja bersama dengan penyampai Stanley Mison yang sudah bersedia di studio berita RTM Kota Kinabalu. Silakan Stanley. Baik, terima kasih Redwin di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman mahu kontraktor yang dilantik membina masjid di Taman Fajar dan Kampung Sentosa Sandakan melaksanakan kerja-kerja pembinaan mengikut masa dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Katanya ini bagi memastikan pembinaan kedua-dua masjid itu berjalan lancar dan tidak menyusahkan para jemaah melaksanakan ibadah. Datuk Musa berkata pembinaan kedua-dua masjid tersebut bertujuan untuk menampung jemaah yang semakin meningkat ekoran pertambahan penduduk. Beliau menyatakan demikian kepada media ketika melakukan lawatan ke tapak pembinaan Masjid Al-Fajar di Taman Fajar Sandakan. Kedua-dua masjid itu yang dianggarkan bernilai 1.4 juta ringgit dibina ekoran masjid sedia ada tidak mampu menampung jumlah jemaah yang bertambah, khususnya pada hari Jumaat dan ketika solat Aidilfitri, selain tidak mempunyai kemudahan yang mencukupi. Masjid di Kampung Sentosa akan dibina di kawasan lebih tinggi, berikutan masjid sedia ada sering dinaiki air. Manakala Masjid Taman Fajar akan dibina di tapak masjid sedia ada. Sempena sambutan Hari Raya Aidil-Adha yang disambut esok, Datuk Musa mengajak umat Islam di negeri ini agar meraihkannya dengan penuh kesyukuran. Kita mestilah sama-sama merayakan Hari Aidil-Adha ini dan mengerti inti patri, bukan dengan korban. Jadi dengan itu kita sama-sama harap dapat dengan adanya korbannya juga dapat mengeratkan lagi tali silaturahim kita di kawasan ini. Terdahulu, Datuk Musa turut menyampaikan sumbangan lembu korban untuk diagih-agihkan kepada golongan miskin dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Sibuga. Perpaduan dan keharmonian negara adalah nikmat besar yang diberikan generasi terdahulu, termasuk barisan pemimpin negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Joseph Kurup berkata, usaha dan perjuangan mereka untuk mempertahankan perpaduan terus terpelihara dan terjamin membolehkan generasi masa kini menikmati pembangunan dan kesejahteraan. Tan Sri Joseph Kurup berkata perpecahan, permusuhan dan pergaduhan kaum akan merugikan negara. Malah jika tidak diurus dengan bijak, ia boleh melemahkan dan menggugat kestabilan negara. Beliau bagaimanapun yakin bahawa dengan perpaduan yang kuat, rakyat negara ini mampu mengharunginya. Tan Sri Joseph Kurup menyatakan demikian ketika berucap merasmikan program Karnival Demi Negara, Rukun Tetangga Daerah Pitas di Dataran Bengkok Kapitas. Mengenai karnival ini, beliau berkata ia merupakan usaha murni untuk menyemarakan lagi semangat perpaduan yang jitu dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di daerah Pitas. Katanya program ini meningkatkan lagi kesedaran mengenai perpaduan bangsa dan kedaulatan negara. Malah ia bertepatan dengan suasana sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Pengusaha ladang kelapa sawit digesa membantu usaha meningkatkan pengeluaran lembu daging di negeri ini dengan mengusahakan penternakan di kawasan ladang masing-masing. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Yahya Hussein berkata, meskipun pengeluaran lembu daging meningkat, namun ia masih belum dapat memenuhi keperluan semasa berikutan permintaan yang semakin meningkat. Kita masih mengimport sejumlah besar daripada luar negara seperti Australia dan juga New Zealand. Walaupun dalam bidang tenusu kita agak boleh tahan juga, mengeluarkan susu lembu segar yang besar juga. Tapi dalam hal pedaging ini memang masih dalam rangka yang perlu dipertingkatkan. Datuk Haji Yahya yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menyerahkan sumbangan lembu korban bagi 18 buah masjid dan surau dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Petagas di perkarangan Masjid Daerah Putatan. Katanya penternakan lembu daging di kawasan ladang kelapa sawit milik Kerajaan Negeri dan Felda telah menunjukkan kejayaan, namun ia masih belum memadai bagi memenuhi permintaan yang meningkat. Datuk Haji Yahya juga berkata usaha untuk meningkatkan jumlah kerbau di negeri ini turut dilaksanakan agar ia tidak pupus.
Ini termasuklah menghentikan ekspor kerbau ke luar negeri tahun ini dan mendapatkan benih yang lebih baik dari New Zealand dan Australia. Kementerian Kerja Raya diminta melantik kontraktor baharu bagi menyiapkan pembinaan klinik kesihatan Telupit yang terbengkalai sejak tahun 2013. Ahli Parlimen Beluran Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, klinik berkenaan amat penting kerana ia satu-satunya klinik untuk penduduk di daerah itu dan kawasan berhampiran mendapatkan akses kesihatan. Dato' Ronald yang juga timbalan Speaker Dewan Rakyat berkata, pihak kementerian perlu mengambil tindakan sewajarnya memandangkan tempoh 3 tahun terlalu lama untuk tidak melantik kontraktor baharu menyiapkan projek tersebut. Saya dimaklumkan bahawa klinik ini seharusnya menampung mempunyai 300 buah katil dan satu keperluan yang mendesak bagi Telupit. Keadaan lebih kritikal kerana bangunan lama yang digunakan di sini, bangunan klinik lama yang digunakan di Telupit ini terbakar pada 2013 dan mereka cuma ada makeshift tempat untuk melakukan rawatan pada ketika ini. Jadi 3 tahun dalam keadaan makeshift, satu bangunan sementara adalah terlalu menyulitkan bagi kaki tangan hospital dan juga penduduk di sekitar daerah. Dato' Ronald menyatakan demikian kepada pemberita RTM semasa lawatan kerja ke klinik kesihatan Telupit di Telupit. Penduduk yang ditemui juga mahu masalah pembinaan bangunan klinik kesihatan Telupit ini diatasi segera. Kami betul-betul berharap agar pihak kerajaan dapat betul-betul membantu kami untuk melihat perkara ini, karena perkara ini betul-betul kami perlukan dan kesehatan merupakan sesuatu yang kami perlu daripada kerajaan. Kami berharap sekali lagi betul-betul untuk dapat diambil perhatian. Kita menunggu masa begitu lama dan saya juga pernah mengidap sakit jantung dan saya pergi ke Sendakan begitu jauh, membuang kos yang begitu besar lah. Jadi saya minta kepada kedua-dua wakil rakyat dan Kerajaan Barisan Nasional dan jabatan yang kementerian yang bertanggung jawab supaya hospital di daerah Telupit ini dipercepatkan. Bangunan klinik kesihatan Telupit ini yang sudah siap 70% terbengkalai apabila kontraktor terdahulu ditamatkan ekoran kelewatan kerja pembinaan. Sekian bahan berita dari Sabah petang ini. Kita kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri, Redwin. Silakan.